Kita nak cerita pasal bagaimana daripada pandangan ataupun perspektif undang-undang antarabangsa, international law, bagaimana sesuatu kerajaan itu ataupun sesuatu negara boleh mendapatkan hak rasmi ke atas sesuatu tanah yang mereka ingin claim. Okey, jadi seperti contoh negara A ni dia nakkan satu pulau di tengah-tengah laut. Jadi apa kaedah untuk menentukan bagaimana negara A ini boleh menjadi owner rasmi daripada segi undang-undang antarabangsa kepada tanah tersebut? Dia tak sebenarnya pulau, tapi mana-mana tanah yang ingin mereka dapat. Okey, dari segi undang-undang antarabangsa ataupun international law principle, kita mempunyai 5 kaedah rasmi bagaimana sesuatu negara itu boleh diiktiraf sebagai owner kepada sesuatu tanah yang ingin mereka tuntut ataupun ingin mereka claim sebagai hak milik negara berkenaan. Jadi yang pertama adalah acquisition, iaitu secara geografi semula jadi. Jika tanah itu berdekatan dengan negara berkenaan, negara itu akan diiktiraf sebagai tuan ataupun owner pemilik kepada tanah tersebut. Ini saya rasa paling common sense lah. Contoh macam kepulauan-kepulauan kecil di sekitar negara kita, contoh pulau apa? Pulau Redang. Pulau Redang tu memang dah dekat dengan Negeri Terengganu. Dan Negeri Terengganu ni adalah di bawah negara Persekutuan Malaysia. Jadi secara tak langsung Pulau Redang ni tak perlu nak ada dispute, tak perlu nak ada pertikaian dengan negara lain tiba-tiba nak claim, sebab mereka pun tahu mereka jauh dan secara automatik Pulau Redang ini akan menjadi milik Malaysia disebabkan keadaan semula jadi. Faktor kedua, bagaimana undang-undang antarabangsa ini memberikan satu indikator bagaimana sesuatu negara ini boleh menjadi owner kepada suatu tanah yang ingin mereka tuntut, iaitu dengan kaedah cession. Cession ni adalah penyerahan wilayah. Okay, jadi penyerahan wilayah ini dia boleh datang dengan pelbagai cara ataupun pelbagai modus operandi, seperti mungkin jual beli di antara negara A kepada negara B boleh berlaku, dan juga sama ada dari segi perjanjian pajak gadai di antara negara A pajakkan tanah ini kepada sesuatu negara dan kemudian dia pulang balik. Itu boleh jadi penyerahan wilayah juga. Okay, jadi contoh yang paling senang, kisah Alaska ini, perjanjian jual beli berlaku di antara dua buah empire ataupun dua buah negara, iaitu Amerika Syarikat dan juga Rusia, dan perjanjian jual beli ini berlaku pada 30 Mac 1867, yang mana pada ketika itu Amerika Syarikat nakkan tanah Alaska ni kerana keadaannya yang lebih berdekatan, tetapi tanah Alaska ni memang sah hak rasmi milik Rusia. Jadi pada tahun tersebut Amerika Syarikat telah pun menawarkan harga sekitar 7.2 juta US dollar pada ketika itu untuk mendapatkan tanah Alaska ini daripada Rusia, dan sehingga ke hari ini Alaska adalah salah satu negeri yang membentuk Amerika Syarikat. Itu adalah salah satu contoh bagaimana penyerahan wilayah boleh berlaku. Dan contoh yang lain mungkin kita boleh nampak dari segi Hong Kong. Hong Kong sebenarnya adalah milik China, tapi kemudiannya ditadbir ataupun diperintah oleh British. Pada tahun 1997, British memulangkan semula Hong Kong ini kepada China, dan sehingga ke hari ini Hong Kong dengan China ni, kalau ikut Hong Kong ni adalah milik China, tapi masyarakat Hong Kong ni dia masih diberikan otonomi dari segi pentadbiran dan sebagainya, yang menampakkan ada sedikit thin line di antara Hong Kong dan juga China. Itu adalah salah satu contoh lain bagaimana penyerahan wilayah ini boleh berlaku. Sebab itu sebelum tahun 1997, Hong Kong menggunakan bendera yang ada lambang Union Jack ataupun lambang British. Jadi selepas transition itu berlaku, barulah mereka menggunakan bendera sendiri, tanda bahawa negara mereka telah pun diserahkan oleh British kepada China. Kaedah seterusnya bagaimana sesuatu negara ini boleh diiktiraf sebagai owner kepada tanah yang mereka nak tuntut adalah melalui kaedah effective occupation. Effective occupation ni adalah yang dilakukan oleh sesuatu negara terhadap tanah yang mereka nak claim ni, dan mereka telah effectively occupied tanah berkenaan mungkin sekitar 100 tahun dulu, 200 tahun dahulu. Jadi mereka perlu membuktikan bahawa telah ada penempatan, telah ada penambahbaikan, telah ada penubuhan apa-apalah di kawasan tanah berkenaan. Contohnya kes Pulau Sipadan. Pulau Sipadan ni ada pertikaian menjadi satu kes undang-undang antarabangsa di International Court of Justice yang terletak di The Hague, Belanda. Jadi di dalam kes tersebut, Pulau Sipadan yang terletak di Sabah sekarang menjadi pertikaian di antara Malaysia dan juga Indonesia, kerana kedua-dua negara ini memang terletak berdekatan lah dengan Pulau Sipadan. Jadi kedua-dua negara ini nakkan Pulau Sipadan. Malaysia membuktikan kepada International Court of Justice bahawa telah ada effective occupation yang dijalankan oleh penjajah Malaysia sebelum ini, iaitu British. Telah ada didokumenkan, dia pun dibuktikan di peringkat mahkamah tersebut, telah ada effective occupation oleh British terhadap Pulau Sipadan. Manakala Indonesia dijajah oleh Belanda, dan Indonesia di dalam kes tersebut gagal untuk membuktikan kepada International Court of Justice bahawa terdapat effective occupation oleh Belanda. Atas prinsip inilah yang menyebabkan International Court of Justice menyatakan bahawa Pulau Sipadan itu
adalah sah milik Malaysia kerana penjajah Malaysia sebelum ini iaitu British telah pun ada occupied pulau sipadan tersebut, yang mana Belanda tidak berbuat demikian. Disebabkan itu Indonesia kalah kes tersebut. Dan contoh yang lain adalah contoh Pulau Batu Putih yang menjadi pertikaian ataupun dispute di antara Malaysia dan juga Singapura. Kita tengok pun kita rasa sedih lah Malaysia kalah kes ni. Kalau ikut dari segi geografinya, Pulau Batu Putih ini sangat-sangat hampir dengan negeri Johor. Orang kata daripada Singapura tu jauh lah sikit. Tetapi kenapa Malaysia kalah? Kes tersebut dibawa oleh Malaysia dan Singapura ke International Court of Justice. Apabila International Court of Justice membuat satu keputusan, Singapura adalah pemilik sah kepada Pulau Batu Putih kerana ada satu lighthouse ataupun rumah api yang dibina oleh Singapura terhadap Pulau Batu Putih tu. Walaupun dari segi geografi Pulau Batu Putih itu sangat hampir dengan negeri Johor berbanding negara Singapura. Itu adalah prinsip yang bagaimana katakan effective occupation. Okey, faktor seterusnya adalah dari segi penjajahan. Okey, penjajahan ni kita semua tahulah, apabila sesuatu negara ni menjajah satu tanah, mereka akan menjadi pemilik rasmi kepada pulau berkenaan. Kita boleh tengok contoh sebelum ini contoh Canada tu tanah yang kosong terletak di North America, tapi British telah pun orang kata buat satu colonization di kawasan Canada, dan kawasan Canada kemudiannya menjadi jajahan takluk negara British. Jadi mungkin pada hari ini Canada ni bukan jajahan takluk secara rasmi lah, tapi kita tahu Canada dan British mempunyai satu hubungan yang rapat kerana Canada juga mengiktiraf Queen ataupun King British sebagai monarki kepada negara Canada. Ini adalah satu contoh bagaimana dengan penjajahan sesuatu tanah itu boleh menjadi milik sesuatu negara melalui kaedah colonization. Okey, kaedah terakhir bagaimana di dalam perspektif undang-undang antarabangsa sesuatu tanah itu boleh menjadi milik sesuatu negara melalui kaedah prescription. Prescription ni apa? Prescription ni adalah satu kaedah bagaimana sesuatu negara itu prescribe tanah ini adalah milik mereka. Maksudnya orang kata ini self claim lah, dan perkara itu tidak dibidas ataupun tidak dilawan oleh mana-mana negara lain secara automatik melalui undang-undang antarabangsa. Kaedah ini boleh membuat tanah yang diklaim itu menjadi milik sesuatu negara. Contohnya adalah Pulau Natuna. Dia terletak di Laut Cina Selatan dan pulau ini tidak pernah dituntut oleh Malaysia, oleh Thailand ataupun oleh Brunei maupun Indonesia. Jadi pada tahun 1945 dan juga pada tahun 1957, Indonesia secara rasmi membuat satu prescription. Mereka prescribe bahawa Kepulauan Natuna ini adalah sebahagian daripada jajahan takluk mereka, dan disebabkan itu pada tahun 1980-an PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menyifatkan dan memutuskan bahawa Pulau Natuna adalah sah milik Indonesia dari segi undang-undang antarabangsa. Dan kenapa sebenarnya semua negara nak tuntut tanah ni, nak tuntut tanah tu walaupun mereka jauh? Kerana mereka nakkan hasil bumi tanah berkenaan. Apabila sesuatu tanah itu, contoh Pulau Natuna ni satu dot di tengah Laut Cina Selatan, kadang-kadang bukan tanah tu saja mereka nak, tapi mereka nakkan keseluruhan hasil bumi daripada persekitaran pulau berkenaan. Kerana kita nak tahu daripada satu dot ini 12 batu nautika selatan, utara, timur dan barat adalah milik negara berkenaan daripada atas sampai ke dasar laut. Sebab itu semua negara-negara besar nakkan tanah di setiap pelosok dunia.